Kenapa Indonesia benci Malaysia? Setiap tahun kita dihangatkan dengan isu panas dua negara, iaitu Malaysia dan Indonesia. Dari isu bola sepak, bendera, makanan hinggalah budaya pasti membuatkan dua negara ini menjadi tegang. Jadi, kenapa ketegangan seperti ini sering berlaku? Sebenarnya, sejak dulu lagi hubungan Malaysia dan Indonesia memang dah melalui pasang surutnya. Ia berlaku sejak penubuhan Malaysia hinggalah kepada isu-isu lain yang berbangkit selepas itu. Oleh itu, mungkin lebih baik untuk kita melihat kembali sejarah hubungan dua negara serumpun ini. Pertama, Ganyang Malaysia. Pada 16 September 1963, Malaysia telah ditubuhkan secara rasmi dengan gabungan Tanah Melayu, Sabah Sarawak dan Singapura. Namun, sejak bermulanya cadangan Tunku Abdul Rahman untuk menubuhkan Malaysia, ia telah ditentang hebat oleh Indonesia yang ketika itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Ini adalah kerana bagi Soekarno, penubuhan Malaysia adalah agenda Barat untuk meluaskan kuasa. Disebabkan ini, akhirnya pihak Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia. Presiden Soekarno pula memperkenalkan slogan Ganyang Malaysia. Ini adalah sebahagian teks ucapan daripada Presiden Soekarno. Baik sahaja Indonesia mengisytiharkan konfrontasi terhadap Malaysia, pencerobohan dan serangan ke Malaysia pun bermula. Walaupun begitu, konfrontasi bersenjata antara Malaysia dan Indonesia adalah perang yang tak diisytiharkan. Berikut adalah antara serangan pihak Indonesia ke atas Malaysia. 12 April 1963, serangan di Balai Polis Terbedu, Sarawak. 29 Disember 1963, gerila perang Indonesia menyerang pos tentera di Kalabakan, Tawau, Sabah. 17 Ogos 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di sebuah pantai di Johor. 2 September 1964, pasukan payung terjun Indonesia mendarat di Labis, Johor. 29 Oktober 1964, tentera Indonesia mendarat di Pontian, Johor. 28 Jun 1965, Indonesia cuba melakukan serangan dan sabotaj ke atas kem Regimen Askar Melayu Diraja di Tawau. Tetapi serangan-serangan ini dapat dipatahkan dengan bantuan ketenteraan dari negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand. Setelah hampir 2 tahun lebih berlakunya konfrontasi, secara tiba-tiba kepimpinan Soekarno digulingkan. Ia terjadi apabila pihak Parti Komunis Indonesia PKI cuba untuk membuat rampasan kuasa dengan menculik dan membunuh beberapa orang jeneral tentera Indonesia pada 30 September 1965. Jeneral Soeharto yang terselamat dalam peristiwa itu akhirnya mengambil alih kuasa dari Soekarno. Beliau kemudiannya dilantik menjadi Presiden Indonesia. Setelah berlakunya penukaran kepimpinan, hubungan Malaysia dan Indonesia mula dipulihkan. Maka tamatlah konfrontasi keras antara kedua-dua buah negara. Kedua, perebutan dua buah pulau dan wilayah. Sebelum ini, terdapat dua buah pulau yang menjadi rebutan antara Malaysia dan Indonesia. Pulau itu adalah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan yang terletak di perairan Sabah. Pertikaian ini sebenarnya sudah bermula sejak tahun 1969 lagi. Kedua-dua pihak juga pada masa tersebut telah bersetuju menetapkan sepadan di Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Tapi nampaknya pertelingkahan tentang kedudukan sepadan di pantai timur Sabah masih wujud. Indonesia enggan mengiktiraf wilayah pelantar Malaysia, malah mendakwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Dua buah pulau milik Malaysia itu termasuk dalam wilayah perairannya. Bagaimanapun, pertelingkahan ini berakhir apabila Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memutuskan kedua-dua buah pulau ini adalah milik Malaysia. Ketiga, terdapat kumpulan NGO Indonesia yang merancang serangan ke atas Malaysia. Mungkin masih ramai yang masih ingat pada masa dahulu, Malaysia dengan Indonesia menjadi tegang disebabkan Malaysia dituduh mencuri tarian pendek daripada Indonesia. Perkara ini terjadi apabila gambar tarian pendek muncul di dalam program Enigmatic Malaysia yang bersiaran di saluran Discovery Channel. Tetapi sebenarnya video ini tiada langsung kaitan dengan pihak kerajaan Malaysia. Selepas timbulnya kontroversi ini, pihak produksi yang membuat video tersebut telah memohon maaf dengan Kementerian Pelancongan Malaysia. Kemudiannya, kerajaan Indonesia pula diminta supaya menerima penjelasan dari pihak produksi tersebut. Sebenarnya terdapat satu pertubuhan bukan kerajaan NGO yang sering membuat ancaman terhadap Malaysia. Kumpulan ini dikenali sebagai Benteng Demokrasi Rakyat Bendera. Pada tahun 2009,
Penyelaras NGO ini mengesahkan bahawa mereka sudah merekrut lebih kurang 1,500 sukarelawan yang bersiap sedia untuk berperang dengan Malaysia. Namun secara jelas ia tidak berlaku. Walaupun sering berlaku ketegangan, tetapi kedua-dua buah negara pernah ada pemimpin yang berkawan baik. Jika mengkaji sejarah, hubungan kebudayaan antara Malaysia dan Indonesia sudah terjalin rapat sebelum merdeka lagi. Disebabkan itulah logik untuk kedua-dua negara mempunyai persamaan dalam aspek budaya dan kesenian tertentu. Malah seniman-seniman Malaysia masih dikenali di Indonesia seperti P. Ramlee hinggalah kepada Siti Nurhaliza. Begitu juga di Malaysia, banyak juga rakyat Malaysia yang meminati penyanyi dan pelakon daripada Indonesia. Kesimpulannya, hubungan antara Malaysia dan Indonesia tetap kekal baik sejak tamatnya konfrontasi lebih 50 tahun dahulu, walaupun kadang-kadang terdapat sedikit provokasi daripada pihak tertentu. Malaysia dan Indonesia nampaknya sejak dahulu lagi sentiasa mengambil pendekatan sederhana dalam menangani masalah sebegini. Justru itu adalah sangat wajar untuk kita kekal bersikap bertamadun dan beradab sopan. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.